الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajul faqalu fulanun syahid faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha aw 'aba'ah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kata Sayyidina Umar, ketika berlaku perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekumpulan daripada sahabat-sahabat Nabi menjumpa Nabi. Faqalu, maka kata sahabat-sahabat Nabi ini, fulanun syahid, dia kata dia ni mati syahid. Hadis ni cerita sebaik-baik sahaja hadis perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang lawan orang Yahudi. Bila habis perang, sekumpulan sahabat jalan sama-sama dengan Nabi di celah-celah mayat-mayat yang bergelimpangan dalam medan perang. Bila jumpa satu mayat, sahabat kata fulanun syahid, sahabat kata dia ni syahid. Nabi tak kata apa. Jumpa pula satu mayat, sahabat kata fulanun syahid, sahabat kata dia ni pun syahid. Nabi tak kata apa. Hatta marru ala rajul, sehinggalah sampai pada satu mayat, satu orang sahabat Nabi. Faqalu fulanun syahid, sahabat-sahabat yang duduk jalan sama dengan Nabi kata juga dia ni pun syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi cakap, Nabi kata, kalla inni ra'aituhu fin nar. Nabi kata dah, Nabi kata aku dapat melihat dia di neraka. Nabi kata fi burdatin ghallaha aw 'aba'ah. Pasal apa? Nabi kata pasal dia ni harta yang dirampas daripada orang-orang kafir dalam perang tu, belum sempat dibahagikan, dia dah ambil ke dia dah. Kerana selek sikit aja. Pergi perang dah. Berani memang berani dah. Dalam keadaan tak semua orang berani ikut Nabi pergi perang, dia berani ikut Nabi pergi perang. Cantik dah. Mati dah. Selek sikit aja. Pasal apa? Pasal salah satu dia sebut dalam hadis ni burdah, ataupun dia sebut aba'ah. Burdah ni kain selendang. Duk kain sebai atas bau ni dia panggil burdah.
Satu lagi dia kata aba'ah, ataupun mungkin juga baju. Dia ni pergi ambil sehelai kain selendang, kain sebai atas bau ni, ataupun dia ada ambil sehelai kain kepunyaan musuh. Yang sepatutnya benda tu bila habis perang himpun satu tempat baru bahagi kepada tentera yang pergi perang. Dia ni tak dan tunggu dah, dia ambil dulu. Walaupun dia berani turun perang sama dengan Nabi, walaupun dia mati dalam peperangan itu, walaupun mata kasar nampak macam dia ni syahid, Nabi SAW katakanlah, Nabi kata dah. Hak tadi hampa kata fulanun syahid, aku setuju. Lepas tu jumpa pula mayat, hampa kata fulanun syahid, dia ni pun syahid, aku setuju. Nabi kata, tapi dia ni, bila hampa kata fulanun syahid, Nabi katakanlah, Nabi kata dah, Nabi kata, inni ra'aituhu finnar, aku boleh nampak dia ni di neraka. Fi burdatin ghallaha, kerana sehelai selendang yang dikhianati oleh dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang hadis ini nak bagi tahu kat kita ialah sikit kesilapan boleh menyebabkan kita terjerumus ke neraka. Hadis ini nak bagi tahu kat kita bahawa kita tak boleh rasa selesa. Kita tak boleh rasa kata kita okey dah. Kita tak boleh rasa kata kita ni setakat yang lepas-lepas dah sampai hari ni berasa macam kita ni cinta sangat dah dekat agama, kita tu berasa kita ni okey dah. Tak boleh rasa macam tu. Pasal apa? Pasal very last moment, saat penghabis tu tak tahu kita nak jadi macam mana. Maka hadis ni bawa satu pengajaran besar dekat kita. Tak ada siapa di kalangan kita boleh sombong mengatakan kita dah pun selamat. Sebaliknya, kita kena sentiasa jaga-jaga kerana kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Umamah ataupun nama dia Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a haqqa imri'in muslim bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Faqala wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك أو كما قال حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man iqtata'a haqqa imri'in muslim bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah. Nabi kata, siapa yang ada ambil hak saudara dia yang Islam dengan sumpah tipu, dia ambil barang orang, lepas tu sampai sumpah-sumpah dia kata hak dia, walhal dia sumpah tu dia tahu kata dia tipu. Dia tahu barang tu bukan hak dia punya, dia tahu, tapi oleh kerana dia nak barang tu, dia sanggup bersumpah mengatakan hak dia punya. Nabi kata, barang siapa ambil hak saudara dia sampai sanggup bersumpah-sumpah dengan sumpah tipu mengatakan benda tu hak dia padahal dia tahu hak orang, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas dia masuk neraka dan dia diharamkan masuk syurga. Dia sanggup sumpah guna nama Allah, dia kata wallahi hak saya punya, walhal dia tahu bukan hak dia punya. Orang yang sanggup main-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah haram dia masuk syurga, Allah kata wajib ke atas dia neraka. Faqala, satu orang sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, dia tanya Nabi, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Dia kata, kalau benda hak dia ambil ni syai'an yasira, satu benda tak ada nilai, benda lekeh aja, benda murah aja, kalau dia ambil
pun nak jadi macam tu juga kan? Kalau dia ambil barang saudara dia, dia ambil barang yang tak ada nilai, dia ambil barang yang tak berharga, dia ambil sapu tangan selai, dia ambil benda yang murah punya benda. Kalau dia ambil, adakah dia pun nak kena macam tadi juga? Dia haram masuk syurga, dia wajib kena neraka? Adakah dia akan kena macam tu juga kalau dia ambil benda murah punya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, wa in kana qadiban min arak. Nabi kata, sekalipun yang kamu curi itu kayu yang boleh ubat sudi diri, kamu akan kena macam yang dikatakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini dapat kita faham, Islam ni agama yang cukup kudus, agama yang cukup suci. Dia tak mau benda cemas, tak mau. Curi satu kayu sudi boleh menyebabkan dia haram masuk syurga. Dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tak mahu orang Islam buat benda tak elok walaupun tinggi. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay' falyatahallalhu minhu al-yawm قبل أن يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min shay', siapa yang dia ada buat zalim pada saudara dia, sama ada kezaliman itu melibatkan maruah kawan tu ataupun apa-apa. Siapa-siapa yang ada buat zalim kat kawan dia, tak kira kezaliman itu melibatkan apa, melibatkan dia pernah jatuhkan maruah kawan tu, ataupun dia telah mencuri harta kawan tu, ataupun dia pernah mencabul kehormatan keluarga kawan tu, ataupun dia pernah bunuh keluarga kawan tu, ataupun dia pernah menyakitkan kawan tu, dia pernah pukul kawan tu. Siapa yang ada buat satu kezaliman pada saudara dia, sama ada kezaliman itu melibatkan jatuh maruah, tak pergi pukul, tak pergi bunuh, tak pergi bagi tumpah darah, tak bagi jatuh maruah aja, pergi buat cerita yang cerita tu menjatuhkan maruah kawan tu, walhal itu cerita tidak benar, falyatahallalhu minhu al-yawm. Nabi kata hari ni dia minta halal kat dia. Siapa-siapa yang pernah buat apa-apa kat satu orang, yang perbuatan itu dia anggap menzalimi orang tu, kerana cerita dia buat kawan tu jatuh maruah, kerana harta benda kawan tu susah payah buat kerja, titik peluh dia, tulang pak kerak dia cari rezeki, kita pergi curi harta benda dia. Kawan tu punya susah payah jaga kesihatan, jaga diri bagi sihat dan sebagainya, kita pergi tak pasal-pasal, kita pergi cederakan badan dia. Siapa-siapa yang ada buat zalim kepada saudara dia, buat zalim tidak dengan cara yang diizin oleh syarak, Nabi kata falyatahallalhu minhu al-yawm, hari ni juga diminta halal kat kawan tu, qabla an yakuna dinar wala dirham. Nabi kata sebelum sampai hari akhirat esok, duit tidak membawa makna, dinar ke dirham ke emas ketui ke perak apa benda juga tidak membawa makna dekat kamu pada hari itu. Sebelum mai hari itu diminta halal apa-apa yang kita buat tak elok kau. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Nabi kata bila dah mai dah hari kiamat esok ni, kalau sekiranya dia ni ada buat amal salih, ni orang yang buat zalim orang ni, dia pun orang baik, bukan kata orang tak baik, dia semayang dengan semayang sunatnya, dia puasa dengan puasa sunat dia, dengan sedekah dia, dengan apa dia duk buat bagus, tapi duk penjatuh maruah orang, duk buat fitnah ke orang, belah juga. Semayang bagus, puasa bagus, sedekah bagus,
menjatuhkan orang pun bagus juga. Maka orang yang macam ni di hari akhirat esok, in kana lahu amalun salih, kalau dia masa atas dunia ada buat amal salih, ukhiza minhu biqadri mazlamati, amal salih dia yang dapat pahala tu Tuhan ambil bagi ke orang yang dia buat zalim. Wa illam yakun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibi fa humila alaih. Kalau dia tak ada amal baik atas dunia, memang dia ni teruk punya manusia. Semayang ke mana, puasa ke mana, sedekah, tak ada apa-apa jenis ibadah amal baik ni, apa pun tak ada kat dia. Yang ada kat dia dia buat benda tak elok aja. Orang yang macam ni, kalau dia pula buat zalim di atas dunia, maka dia ambil dosa orang yang buat zalim itu, dipikulkan ke atas dia. Dosa dia pun dia tak nak pikul, dosa orang yang dia buat zalim pula dia ambil buah atas belakang dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa walaupun Tuhan bagi kat kita lidah, tulang tak ada dalam lidah. Kita nak petik lidah kita kok mana kita boleh petik, tapi kita harus jaga-jaga, kerana lidah boleh menjerumuskan kita ke neraka. Jaga-jaga, jangan sampai amal baik yang kita buat habis begitu sahaja semata-mata kerana bencana lidah kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi ingatan kepada kita semua dan kita memelihara diri kita lebih daripada biasa. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 193. Muka surat 193. Kita tengok bab ma jaa fi mukhalafatin nas, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas bercampur gaul dengan orang-orang. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, Islam kata apa tentang bergaul dengan orang ramai ni. Islam suka tak suka kita hidup campur dengan orang? Islam suka kita hidup campur dengan orang ke? Islam suka kita duduk kurung diri dalam rumah tak kenal siapa ke? Ini tajuk yang kita nak baca pada malam ini. Ketahuilah saudaraku, telah berkata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya bagi orang-orang itu ada perselisihan yang banyak pada masalah berasing diri daripada orang dan bercampur gaul dengannya. Imam Ghazali kata ulama tak ada kata sepakat tentang soal ini. Sebahagian ulama berpendapat kena campur dengan orang, tak boleh duduk kurung diri. Sebahagian ulama lagi pula kata kadang-kadang perlu kurung diri, tak boleh campur dengan orang. Benda ni tengok situasi dia macam mana. Ulama yang kata baik dia bercampur dengan orang ni, dia kata kalau sekiranya kita rasa kita kuat, kita pergi bercampur dengan orang, kita rasa kita boleh influence orang, kita boleh pengaruh orang suruh ikut kebaikan yang kita bawa, maka bercampur lebih baik. Tapi kalau kita rasa pergi bercampur boleh membinasakan kita, maka mengasingkan diri lebih baik. Kebanyakan ulama berpendapat begitu. Baik. Kita terus tengok hadis dia. Tajuk ni dia nak abang yang tu aja. Kita terus tengok hadis dia. Ani bin Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslim idza kana mukhalifan nas wa yasbiru ala azahum khairun min al-muslim alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala azahum. Maksud dia daripada Ibni Umar, daripada Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-muslim idza kana mukhalifan nas, orang Islam apabila dia pergi bercampur buih dengan manusia, wa yasbiru ala azahum, dan dia boleh sabar dengan sakit yang akan kena dia. Tuan-tuan, kita bila duduk dalam masyarakat ni, Allah, macam cerita Luqman. Luqman dengan bapak dia tuntun kaldai mereka. Luqman suruh pak dia naik atas kaldai, dia tarik.
Sampai dekat satu kumpulan orang, mereka kata, apalah punya teruk. Dia orang tua, sedak-sedak duduk atas kenderaan, yang anak kecil dia suruh duduk tunjung keldai. Tak ada akal. Dengar ke telinga dua beranak ni, tukar. Pak pula turun tuntun bagi anak kecil naik keldai. Sampai pula kat sekumpulan orang, dia kata, apalah punya teruk. Dia kata, hang tengok, orang tua lah patut naik, orang muda patut tuntun. Dengar kat dua beranak ni, dua-dua naik. Jumpa sekumpulan orang pula, dia kata dua-dua pun 5 perut tidak pangkai. Dua-dua beranak buta perut tak ada akal. Keldai ni bukan dia besar mana, agak naik sampai dua-dua orang. Dengar kat telinga, turun dua-dua, tuntun keldai dua-dua terus naik. Mai dekat satu kumpulan orang, dia kata, apalah ada juga manusia macam ni. Kemudahan kenderaan tu ada, tak mau guna, duk tuntun saja. Betul-betulnya nak buat mana? Betul-betulnya nak buat macam mana? Semua tak kena. Ini masyarakat. Ini masyarakat. Bila kita duduk dalam masyarakat, ini kesakitan yang masyarakat akan buat main kat kita. Tak ada satu benda yang kita buat yang semua orang setuju. Tak ada. Kok mana pun dia akan ada orang setuju, ada orang tak setuju. Kok mana pun dia akan ada. Nabi Muhammad SAW pun ada orang tak setuju. Tentu nak buat contoh apa selain daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pun ada orang tak setuju. Orang kafir memang tak setuju. Orang yang dah Islam dah jadi munafik tak setuju juga dengan Nabi. Jadi ni yang dia sebut dalam hadis ni, dia kata al-muslim, orang Islam, idza kana mukhalitan nas, apabila dia memilih untuk pergi bercampur dengan orang ramai, wa yasbiru ala azahum, dan dia sanggup sabar dengan kesakitan yang orang duk bubur kat dia. Khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azahum. Dia tetap lebih baik daripada hak asin diri, tak mau nak bercampur dengan orang kerana tak tahan orang duk kata dia. Nabi kata lebih baik kita pergi bercampur dengan orang, orang kata kat kita tak duk peduli sangat. Kita buat betul, jalan, tak duk peduli orang. Itu hadis dia. Dan daripada hadis itu ulama berbagai-bagai pendapat, yang akhirnya kita kata macam tadi, ulama buat satu kesimpulan. Dia kata kalau sekiranya kita rasa bercampur tu membawa kebaikan kerana kita boleh pengaruh orang, maka pergi bercampur lebih baik. Tapi kalau kita rasa pergi bercampur kita boleh binasa, maka tidak bercampur lebih baik. Kita tengok tajuk baru, dia kata bab maja'a fi su'i zatil bayn. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kejahatan berseteru-seteru dan bermusuh-musuhan. Kita nak tengok pula satu tajuk, bagus tak bagus kita bermusuh dan berpecah-pecah. Bagus tak bagus? Contoh tengok dunia Islam hari ini, bagus tak pecah dua adalah? Bagus tak? Orang serang Iraq, orang lain pakai tengok. Padahal keliling Iraq tu negara Islam. Negara yang majoriti orang Islam. Pakat tengok. Tak cukup pakat tengok, bagi tempat dalam negeri dia pula buat Amerika bubuh tentera. Tidak cukup dengan bagi tempat dalam negeri, bagi Amerika bubuh tentera, injek duit pula masuk untuk kegunaan Amerika serang saudara seagama yang ada di Iraq. Benda ni jadi akibat daripada berpecah dan bermusuh-musuh. Oh kita Arab, kita Arab Kuwait, oh kita tak ada kena mengenal dengan Arab Iraq. Dia punya pasal. Berjayanya musuh memecah-mecahkan orang Islam mengikut sempadan geografi. Hang Islam Malaysia, hang jaga Malaysia. Hang Islam Indonesia, hang jaga Indonesia. Hang Islam Thailand, hang jaga Thailand. Hang Islam Saudi, hang jaga Saudi. Hang Islam Kuwait, hang jaga Kuwait. Kalau sekiranya Malaysia, orang Islam di Malaysia kena serang, Indonesia tersedu apa? Pasal apa? Pasal dia bukan Indonesia, dia Malaysia. Sedangkan ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan Islam, dia merempuh sempadan geografi. Kalau Islam, saudara kita. Negeri mana dia duduk, dia saudara kita. Itu konsepnya. Tapi kita hari ini, tak usah kata kita dengan Indonesia. Kita Islam sama Islam di Malaysia, ada masalah. Bagaikan
apa yang terjadi, perpecahan, permusuhan. Bagus ke benda ni untuk masa depan Islam kita sendiri. Ketahuilah saudaraku, bercerai-berai antara Islam itu ditegah oleh syarak. Bercerai-berai, tak mau nak bertegur siapa, tengok hang, tengok aku macam tengok musuh, padahal sama-sama seagama, sama-sama sembahyang menghadap, menghalalkan kepada satu arah, menghalau kepada Kaabah, sama-sama kata Quran itu kitab suci perlembagaan hidup, sama-sama terima hadis Nabi sebagai huraian kepada Quran, sebagai sumber yang ditinggalkan oleh Nabi selepas Al-Quran, sama-sama terima Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan sebagainya. Tiba-tiba ada masalah. Main masjid tengok, Allah dia ni jadi imam aku, Allah dia ni balik semayang di rumah. Main tak tengok je, Allah, tak ada orang lain kena jadi imam aku, lemah dengan dia ni. Turun setiap utuh balik semayang di rumah. Ada sampai macam tu jadi pun ada. Enokkah apa yang jadi ni? Yang ni janganlah ada antara seorang dengan saudaranya itu berselisih dalam hati. Tak mahu. Islam tak mahu kalau sampai ke peringkat berselisih ni sampai terbunuh hati. Tak mahu. Kerana perselisihan dalam hati itu membawa kepada bercerai-berai dan membawa kepada berjauh-jauh dan suka berdengki dan berdendam dan berkhianat-khianat di antara satu sama lain. Tak daripada tak berkenan kat dia, tak suka kat dia, dia melarat. Melarat sampai ke peringkat nak buat khianat kat kawan tu. Mula dengan tak suka kat dia dengan sebab-sebab yang tertentu. Mula yang tu sampai ke peringkat tak boleh tengok kawan tu dengki. Sampai ke peringkat nak buat khianat kat kawan tu. Maka sekalian yang tersebut itu menjadikan binasa diri di antara orang dengan seseorang itu. Dan jadilah binasa agama dengan sebab dia. Bukan kata diri rosak, agama ikut habis. Tentu tahu orang bukan Islam duk gelak kat orang Islam lah ni. Bergelak. Tak ada apa dah. Dia kata orang Islam ni tak ada apa. Amerika, kalau seorang rakyat dia kena bunuh di negeri lain, dandan dia berjuang dia sampai. Tuan-tuan tengok apa jadi kapal terbang dia yang menceroboh masuk ruang angkasa China satu masa dulu ni. Menceroboh masuk untuk tujuan spying, untuk tujuan nak pergi mengintip negeri China. Dan kapal terbang dia punya canggih sampai radar China tak boleh kesan. Kapal terbang tu ada dalam ruang angkasa dia. Cuma ditakdirkan Allah kebetulan jomoh dengan kapal terbang peronda China. Radar tak boleh kesan, tapi dia ada dua orang betul berapa lama dah tak tahu. Dia himpit kapal terbang ni sampai akhirnya dipaksa mendarat di China. Mendarat aja Amerika dapat tahu. Dan dia suruh bagi balik kapal terbang dia dengan pilot tu tanpa sebarang kecederaan. Kegagalan China untuk hantar balik akan menyebabkan dia serang China. Umur seorang rakyat dia. Begitu sekali dia jaga. Dia kata lagu tu, dan Perancis nak sokong dia, dan Britain nak sokong dia, dan mereka bersatu di atas agama kafir mereka. Orang Islam hari-hari kena bunuh, kena sembelih, kena macam-macam. Hari-hari berita duk tunjuk macam-macam. Tak bumi seorang. Punca dia apa? Perpecahan. Punca dia apa? Asal daripada dengki. Punca dia apa? Kerana mereka menjadi mainan musuh semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab pun binasa diri itu kerana apabila berselisih dan bercerai-cerai, di manakah dapat bersama menjalankan maslahat kehidupan dunia? Kita kalau berpecah, apa kita boleh buat? Kalau kita berpecah, apa kita boleh buat? Karya kita nak buat masjid baru pun tak boleh buat. Pasal berpecah. Sebahagian setuju nak buat masjid baru, sanggup bagi duit, derma dan sebagainya. Sebahagian lagi tak mahu. Dengan alasan-alasan yang tersendiri. Apa pun tak boleh buat. Masjid lama pun tak boleh nak dibesarkan, walaupun jemaah dah melimpah sampai ke bawah. Masjid baru nak didirikan pun tak boleh. Pasal tak ada persepahaman. Kerja dunia pun tergendala. Dan bertolong-tolongan atas menolakkan segala mudarat. Nak tolak mudarat pun tak boleh. Pasal berpecah. Contoh yang jadi di akhirat. Dan mendirikan apa yang dikehendaki oleh agama. Nak mendirikan agama pun tak boleh kalau tak bersatu. Kita nak buat sekolah agama tak lepas. Benda apa? Sumbangan tak cukup buat.
Dengan kerana itu dicegah oleh syarak akan seorang itu jangan sampai berlaku perselisihan. Awal-awal elak daripada jadi bergaduh. Elak. Nampak nak bergaduh simpan. Nampak nak bergaduh. Kalau semua orang duk elak daripada jadi bergaduh, insya-Allah tak jadi bergaduh. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang tersebut itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa su'a zatil baini fa innaha al-haliqah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia jauh akan diri sekalian kamu daripada jahat orang yang bercerai dan juga berselisih dan bermusuh-musuh. Nabi kata jauhkanlah iyyakum, hendaklah kamu jauhkan diri, elok daripada jadi bermusuh-musuh. Elok. Nampak nak jadi gaduh, nak jadi kawan, nak jadi lawan, nak jadi musuh, cari jalan bagi jadi baik balik. Begitu. Kerana bahawasanya ia adalah pencukur. Haliqah. Haliqah maksud dia pencukur. Yakni dia adalah satu kebinasaan. Kata Tirmizi, ini hadis sahih. Lagi gharib daripada ini wajah. Pencukur maksudnya dia cukur pahala, cukur kebaikan. Kerana berpecah-pecah, pahala ada pun hilang balik. Pasal apa? Pasal dia main hasad, dia main dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki dia makan pahala yang buat dah. Kita dah buat dah berapa banyak benda baik, pahala semua dah ada, al-hasanat dah ada. Kerana hasad dengki, dia makan balik pahala-pahala tu, akhirnya jadi abu begitu sahaja. Maka makan tu dia panggil haliqah, dia panggil pencukur. Dia cukur habis pahala kita dah buat dah. Tajuk baru, bab ma jaa fi fadli salahi zatil bain. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kelebihan memperbaiki antara orang yang bermusuh. Ni pula dia nak cerita kita kalau kita jadi ejen yang membagi, yang bawa dua kumpulan jadi baik, banyak kelebihan. Nampak ada dua orang ataupun dua kumpulan ataupun dua puak duk musuh, kita cuba jadi orang tengah, bagi mereka ni baik. Takkan tak ada penyelesaian. Nak kerah hati sampai bila? Menang, apa dia kata? Menang jadi abu, kalah jadi arang, kata baliklah macam tu. Tak dapat apa. Hak menang boleh abu, hak kalah boleh arang. Abu dengan arang ni apa? Apa kesudahan kepada permusuhan? Apa kesudahan kepada dendam? Apa kesudahan kepada mazmumah yang ada dalam diri kita ni? Apa kesudahan? Menang bersorak, kampung tergadai. Ketahuilah saudaraku, bermula memperbaikkan ataupun mendamaikan antara muslimin yang berkelahi dan berseteru-seteru itu besar kelebihan. Jadi, kalau kita jadi orang yang nak bawa bagi jadi baik orang yang duk bergaduh ni, banyak kelebihan dia. Iaitu dapat pahala lebih tinggi daripada darjat puasa dan semayang dan sedekah dan zakat. Pahala orang yang pergi bagi dua orang yang bermusuh ni jadi baik balik. Pahala dia yang jadi orang tengah bagi baik orang yang bergaduh ni, pahala dia lebih besar daripada pahala puasa, daripada pahala semayang, daripada pahala sedekah dan daripada pahala keluar zakat. Maka inilah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan kepada kita kelebihan itu. Kata dia an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyam was-salah was-sadaqah waz-zakah qalu bala qala salahu zatil baini fa inna fasada zatil baini hiya al-haliqah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku khabarkan kepadamu amal yang lebih utama daripada darjat puasa sunat dan daripada darjat semayang sunat dan daripada darjat sedekah sunat dan daripada zakat sunat.
Bila didengar mereka itu akan pertanyaan Nabi yang demikian, lalu berkata mereka, bahkan ya Rasulullah, Nabi kata, hampa mau tak aku nak ceritakan hampa satu perbuatan yang kalau hampa buat lebih besar pahala dia daripada puasa sunat, sembahyang sunat, sedekah dan sebagainya. Hampa mau tak aku nak cerita perbuatan ni? Sahabat kata, sudah tentu kami nak tahu, maka khabarlah kepada kami sekalian. Sabda Nabi ialah memperdamaikan dan memperbaikkan orang yang bermusuh-musuh dan orang yang berseteru-seteru dan orang yang berbenci-benci. Ini pahala besar. Kamu tengok A dengan B bergaduh, kamu B jadi orang tengah bagi mereka baik balik. Pahala lebih besar daripada sembahyang sunat, lebih besar daripada puasa sunat dan sebagainya. Kerana bahawasanya kejahatan orang yang bermusuhan dan orang yang berbencian itu adalah pencukup agama. Nabi kata. Kerana orang yang bergaduh tu, mereka ni macam orang yang mencukup agama. Yakni membinasakan agama. Dan ialah bala yang menyebabkan timbul sekalian penyakit. Itu dia. Nabi kata, duk bergaduh dalam masyarakat sama-sama orang Islam duk bergaduh ni akan mai satu bala. Bala apa? Bala akan diserang satu penyakit wabak yang tak tahu ubat dia. Nah, ni ceramah mana pun dia cerita macam tu. Bukan satu, banyak penyakit dalam dunia ni yang sampai hari ni tak jumpa ubat. Walaupun Nabi kata likulli da'in dawa. Nabi kata bagi setiap penyakit ada ubat, tapi tak boleh cari penawar dia. Sampai hari ni habis. Ekonomi habis. Ranak semua affected, habis semua kena. Kerana penyakit SARS. Kena habis. Dia sudah merupakan satu bala dunia. Bukan Malaysia, dunia kena. Hari ni kalau tuan-tuan nak pergi tidur hotel di Pulau Pinang, boleh pergi. Hotel cakap-cakap 3 bintang, 4 bintang, RM60 semalam. Yang harga biasanya RM460, RM480. Hari ini RM60. Sekali dengan breakfast, 2 orang makan free. Kita tengok banner duk gantung tu, pergi Seberang Jaya dah nampak dah macam-macam banner duk gantung tu. Semua ni promotion untuk hotel. Bilik hotel kosong. Bagi apa? Semua orang takut lah ni. Satu, orang tak ada duit. Yang kedua, orang takut. Duit tu kata apa lah kan? Yang kedua, takut. Macam mana macam hotel ni tempat orang turis daripada luar negeri duk main duduk. Puan ni lah kot bawa penyakit mai ke apa kan lagi. Tak pasal dengan kanan RM60. Hidup balik jadi kat Taman Puncak ada rumah. Habis satu rumah kena kuarantin, pakai jadi Zoro habis dalam rumah. Kanan RM60 punya pasal, macam ni punya penyakit duk main dalam rumah kita. Wabak. Dia dah jadi satu wabak, satu penyakit. Mesyuarat panggil habis segala pakar-pakar perubatan daripada negeri China, daripada Korea, daripada Hong Kong, daripada apa. Pakar-pakar perubatan panggil semua. Main Malaysia ni bincang tengok ni penyakit apa ni, punca dia daripada apa, macam mana cara nak mengatasi penyakit ni. Habis duit, habis belanja, makan minum semua habis, balik tak ada keputusan. Tak ada keputusan sampai hari ni. Tak ada keputusan. Penyakit ni punca daripada apa pun duk teka tak habis-habis. Duk teka tak habis-habis. Ada pula kawan dia abang. Dia kata ni punca ni main daripada negeri China. Dia kata punca ni pasal apa? Dia kata punca dia Bukit Pelanduk itu ni. Mereka tak tembak bagi habis. Mereka tengah-tengah hantar di sana. Sana kena macam alik main sini. Pak JE sini dulu lah pergi sana dia jadi nama SARS pula dia kata. Kereta. Ya. Kereta. Apa pun itu kita tak tahu. Yang penting benda ni telah menjadi wabak. Di antara punca berlaku penyakit-penyakit yang berbagai-bagai ni apa dia? Dia kata kerana timbul perbalahan, perkelahian, dengki-mendengki, benci-membenci yang akhirnya memusnahkan agama. Allah marah orang Islam bergaduh sama-sama orang Islam, dia buat mai bala yang macam ni. Bala bila mai dia kena semua. Ini tabiat bala. Bala kalau mai, bukan dia mai kena orang jahat saja. Dia kalau mai, siapa pun boleh kena.
Dan yang membawa kepada bercerai-berai dan bawa kepada berperang dan berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Boleh jadi sampai macam tu. Punca daripada mula dengki, lepas tu dia duk main tak puas hati, lepas tu dia main dendam, lepas tu dia main sampai satu peringkat sampai nak pergi bunuh orang yang dia duk dengki ni. Maka kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ia ialah pencukur, bukannya aku kata pencukur rambut, bahkan dia adalah pencukur agama. Nabi kata dia boleh cukur habis segala agama, pahala, kebaikan yang kita dah buat, boleh lingkup dengan kerana hidup jadi bergaduh, berbalah, berkelahi dan sebagainya ni. Masalah berbenci-benci sama Islam itu membinasakan agama. Ni pula dia nak kata sama-sama orang Islam kalau benci lingkup agama kita. Telah kita sekarang boleh mempersaksikan orang yang benci dan bermusuh-musuh dan berdengki-dengki itu menjadikan rosak agama. Iaitu masing-masing melanggar hukum Allah. Allah yang menyuruh biar bersatu hati dan bersetuju-setuju fikir. Agama suruh. Allah suruh orang Islam ni bersatu. Bersatu di atas Quran dan hadis Nabi. Agama suruh yang tu. Ada orang tak mau. Dia tak mau nak terima Quran, dia tak mau nak terima hadis Nabi. Dia tak tahu pasal apa. Dia tak boleh terima Quran dengan hadis Nabi. Kerana tu berlaku perpecahan. Dan berkasih-kasih dan tolong-menolong antara seorang dengan lainnya. Agama suruh tolong-menolong. Tapi kerana ni punya pasal, habis tak mau tolong hang, tak mau tolong aku tak mau tolong hang. Maka tiba-tiba diperbuat menyalahi yang telah disuruh Tuhan itu. Bila bergaduh, berkelahi, berpecah, maka sudah langgar hukum Tuhan. Tuhan suruh bersatu, orang Islam berpecah. Berpecah itu melanggar hukum Tuhan. Kerana Tuhan suruh bersatu. Gitu. Dan terkadang dengan sebab berbenci-benci itu ada jadi berbunuh-bunuh dan mengerjakan perbuatan yang mendatangkan fitnah besar. Kadang-kadang kerana itu jadi sampai bunuh-bunuh. Minta lindung daripada azab Allah, daripada salah. Berlaku di kalangan sahabat Nabi sendiri. Bila berlaku perang Jamal yang melibatkan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, dengan orang yang tak kurang rapat dengan Nabi SAW. Kita tak boleh ulas benda ni. Sebab benda ni berlaku di kalangan sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Kita tidak boleh kata satu betul satu salah. Tak boleh. Terlibat dalam mengulas benda ni, kita menjerumuskan diri kita di dalam kebinasaan. Tapi apa yang kita nak kata, kita sedih dengan pertumpahan darah yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan kerana itu telah diperkatakan oleh syarah bahawa tiada masuk syurga orang yang demikian itu. Kalau pergi bergaduh sama-sama Islam sampai peringkat tumpah darah, Allah kata tak masuk syurga. Dan pula masuk syurga manakala tidak beriman dan tidak berkasih-kasihan. Dan betapa pula nak masuk syurga kalau sekiranya tidak beriman dan tidak berkasih-kasihan. Macam mana nak masuk syurga kalau tak beriman dan tidak ada kasih di antara sama-sama orang Islam? Macam mana nak masuk syurga? Maka inilah penyakit yang telah banyak ada pada orang Islam yang melanggar hukum Allah. Oleh itu, ingatlah sebagaimana pesan Nabi SAW yang tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, supaya tiada jadi berbenci-benci, sebaliknya jadi berkasih-kasih pula. Nabi SAW pesan, jangan ada Islam sama Islam benci. Tuan-tuan, Nabi SAW, sahabat pernah main mengacung dekat Nabi, mengacung. Mai jumpa Nabi, bagi tahu, ya Rasulullah, si fulan ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Cerita dekat Nabi tentang keburukan satu orang ni duk buat ke Nabi macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan cerita benda-benda tak elok ni dekat aku. Kerana aku tak mau aku keluar jumpa sahabat aku dalam keadaan hati dada aku tidak sejahtera. Nabi kata. Bila ada orang nak main habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, si fulan kata dekat kamu macam ni, Nabi terus potong. Nabi kata tak cerita benda ni dekat aku. Pasal apa? Pasal bila cerita, aku keluar pergi hati tak cantik. Tak cerita, biar aku tak tahu tak apa. Aku jumpa siapa pun aku anggap semua orang okey dengan aku. Tentang siapa dia yang kata manusia ni orang main habaq kat kita, ustaz nak habaq kau ustaz itu, ustaz tu kata kau ustaz begini. Boleh dia nak seronok, alhamdulillah dia kata dia. Boleh nak kata begitu. Depan dia boleh kata lah, tapi dalam hati macam mana?
takbir 2-3 hari selepas itu jumpa dengan orang yang berkenaan, orang yang diceritakan kata-kata kat dia. Jumpa macam mana cerita? Tak banyak sikit calak dalam hati. Tak banyak sikit calak dalam hati. Bila jumpa main nak buat sembang baik dalam hatinya, macam mana hamba belakang aku hang ketam aku depan lisin. Bila jumpa depan macam kawan rapat. Macam mana tuan-tuan? Mana manusia yang orang hantam dia gam main kat dia seronok? Mana manusia macam tu? Maka lebih baik tuan-tuan tahu benda ni. Tuan-tuan tahu. Siapa nak kata apa, itu hak dia. Esok dia lewat depan Tuhan. Kalau hak dia kata tu betul, ikut kata dengan kerana dia kata dia boleh pahala, ambil kat dia pahala tu. Kalau dengan kerana dia kata tu benda tak betul, dengan sebab dia kata tu boleh jadi rosak dalam masyarakat, hang tanggung ambil depan Tuhan itu. Kita tak perlu tahu benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam ajak macam tu. Islam ajak kita macam tu. Bahkan Islam kata berkasih-kasihan itu dituntut oleh agama. Kata hadis Ani Zubair bin al-Awwam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaykum da'ul qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-hadiqah la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia telah menjalur kepada sekalian kamu penyakit segala umat dahulu daripada kamu. Nabi kata penyakit umat dulu dah mai ke hangpa semua. Nabi kata iaitu penyakit Yahudi dan penyakit Nasrani, iaitu penyakit dengki dan berbenci-benci. Yahudi dengan Nasrani adalah dua kelompok manusia yang paling kuat dengki dan benci kepada orang. Betul tak? Betul tak? Apa yang terjadi di Palestin ni, itu adalah kesan daripada kebencian Yahudi terhadap orang Islam. Dia benci. Dia tak cukup dengan nak bunuh saja, tapi dia nak bunuh dengan cara seksa. Pasal apa dia nak bunuh dengan cara seksa? Pasal dia nak tunjuk kebencian dia kepada orang Islam. Dia nak tunjuk benci dia kepada orang Islam. Dia boleh bunuh, bagi satu peluru pang kata tembus kepala mati. Cukup dah. Dah. Dia tak mau macam tu. Dia pilih untuk sembelih, dia pilih untuk kelak badan, dia pilih untuk kerak-kerak badan. Dia saja buat tu dengan tujuan nak tunjuk benci dia kepada orang Islam. Penyakit ni akhirnya membinasakan Yahudi dulu. Tengok penyakit dengki yang dulunya ada dekat orang Yahudi, dekat orang Nasrani, hari ini orang Islam ambil penyakit tu. Orang Islam pula hari ini benci kepada saudara dia yang sama seagama. Dia benci. Maka dengki dan benci itu ialah pencukup. Nabi kata sifat benci, sifat dengki, sifat marah kepada sama-sama seagama ni, Nabi kata ini al-haliqah. Ini adalah pencukup. Bukannya aku kata dan aku kehendaki itu mencukup rambut, akan tetapinya maksud dia ialah mencukup agama. Nabi kata bukan cukup rambut, tapi cukup agama, yakni membinasakan agama. Kerana dengki, agama kita rosak. Kita dengki dekat saudara kita yang sama-sama seagama, mana kita macam orang tak ada agama. Pasal apa? Pasal agama suruh kita kasih dekat saudara seagama. Kita tak kasih, kita benci. Kita macam orang yang afala unabbiukum bima yusabbitu zakum lakum afshu salama bainakum. Demi Tuhan yang diriku di tangan kudratnya, Nabi sumpah, tidak masuk syurga sekalian kamu yang berdengki-dengkian dan berbenci-bencian itu, sehingga beriman sekalian kamu akan sebagai iman yang sempurna. Nabi sumpah, Nabi kata demi Allah yang nyawa aku ada dekat Allah, demi Allah orang yang benci sama-sama seagama tidak akan masuk syurga. Nabi kata, dan tidak beriman sekalian kamu akan sebagai iman yang sempurna, sehinggalah berkasih sekalian kamu. Nabi kata selagi mana hampa tak ada rasa kasih kepada orang yang sama satu agama, maka selagi itulah hampa bukan orang yang betul-betul beriman. Nabi kata cakap aja iman, sebenarnya tak beriman. Maukah tidak sekalian kamu aku khabarkan dengan barang yang menguatkan kasih bagi sekalian kamu? Nabi kita hampa mau tak aku nak beritahu dekat hampa satu rahsia yang kalau hampa buat rahsia ni, hampa amalkan rahsia ni, hampa akan jadi kasih di antara sama-sama hampa. Maka hendaklah sekalian kamu siarkan salam antara sekalian kamu. Salam ni, salam, benda simple aja.
Jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum ni, benda simple ni, Nabi kata ini rahsia. Dia boleh jerak masuk dalam hati kita. Rasa sayang kat kawan yang bagi salam. Bukan. Kadang-kadang benda yang hikmah yang ada di sebalik suruhan agama ni tak nampak. Saya ingat apa je bagi salam ni apa sangat. Dah. Nabi SAW ini rahsia timbul kasih sayang dalam keluarga. Kita di rumah, kita amal tak bagi salam ni. Di rumah, balik masjid lepas semua tadi, katuk pintu, ada tak bagi salam? Ada orang dia tak bagi salam, dia biasa dah macam tu masuk lembu-lembu kebau, masuk kandang menuduh. Dia tak ada berasa nak bagi salam. Dia kata salam ni abuan kawan-kawan duk jumpa kat jalan ni. Di rumah dia tak bagi salam, maka dalam rumah dia tidak ada kasih sayang. Dia duk heran pasal apa anak dia liak dengan dia. Dia duk heran pasal apa bini dia ni tak mau nak taat cakap dia. Dia duk heran pasal apa laki dia ni nampak pelik sangat, tak bertanggungjawab sebagai suami sebenar dalam rumah tangga. Dia tak nampak apa kesilapan dia. Kadang-kadang bila duk cek balik, benda kecil punya pasal yang terjadi macam tu. Punca dia apa? Islam tidak ada dalam rumah tangga dia. Tak ada agama dalam rumah tangga. Nak bagi salam dekat bini berasa janggal. Dia boleh bagi salam ke orang lain, tapi dekat bini dia tak boleh bagi salam. Dia rasa janggal. Apa dia jumpa hari-hari bagi salam apa. Dia ingat lagu tu. Benda sikit ni membawa kepada rugi sebuah rumah tangga. Dia kata maka hendaklah sekalian kamu siarkan salam antara sekalian kamu. Yakni apabila jumpa seorang kamu dengan seorang, tegurlah dia dengan kata Assalamualaikum. Bagi tahu Assalamualaikum. Maka itulah yang menguatkan kasih di antara sama-sama kamu. Masalah dia kata memperdamaikan antara orang Islam yang bermusuhan itu adalah seafdal-afdal ibadah. Kalau kita boleh menjadi orang tengah bagi dua orang yang bermusuh ni kawan baik, ini ibadah paling baik. Demikianlah tersebut dalam hadis. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amalu shay'in afdalu min as-salah wa islahu dhatil bain wa khalqu jair bainal muslimin. Diriwayatkan akan hadis ini daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada amal sesuatu yang lebih utama daripada menyempurnakan sembahyang 5 waktu di awal waktu. Nabi kata, apa cerita pun sembahyang 5 waktu di awal waktu, hak ni tetap paling baik. Kali awal. Itu sebab tuan-tuan, tak usah hidup bagi sedekah banyak mana, tak usah hidup apa benda-benda sunat, macam pakai serban berapa lay pun, pakai jubah labuh macam mana pun, kalau tak sembahyang fardu, karut. Jadi orang kata kaita ni dengan sport rim bubur dengan tinta cermin, sampai tengok orang pun tak tahu siapa duduk dalam dan sebagainya, tengok-tengok enjin tak ada. Jadi macam tu. Tengok, oh sakkan kata kaita ni. Tengok tuan dia masuk duduk dia tak jalan-jalan. Apa hal ni? Tengok keluar begitu aja. Tengok sampai 4-5 hari duduk begitu. Baru kita ni awal yang tak pernah tengok naik kereta ni. Naik rumah naik enjin tak ada. Yang hampir tintat cermin, yang pergi rumah buat rim buat apa. Kalau enjin tak ada. Sama lah. Tidur hantam rumah jumlah lagu dengan serban melilit sampai 2-3 lay dan sebagainya. Tengok-tengok subuh tak angkat semayang. Haji Garbus dia panggil. Apa ni? Kok mana pun Nabi SAW kata ma'amalu syai'in afdalu min as-salah. Tak ada satu amal yang lebih baik daripada sembahyang fardu, dan sembahyang tu buat awal waktu. Hak tu kok mana pun paling baik. Dan mendamaikan antara orang yang bermusuhan. Dan selain daripada sembahyang fardu, selain daripada tu, amal yang paling baik ialah kalau kamu boleh dibagi orang yang bergaduh jadi baik. Ini amal cukup baik. Dan membaikkan perangai orang yang suka zalim di antara orang Islam. Dan yang ketiga, amalan yang cukup baik. Kalau sekalian kamu tengok ada satu orang dalam kampung kamu, dia ni cukup jahat ni orang, kamu pergi rapat dengan dia, melalui kamu Allah bagi petunjuk dekat dia berubah. Ini amal cukup baik. Semua hadis lain Nabi SAW ada sebut tentang benda ni. Nabi kata kalau sekiranya dengan kerana kata-kata kamu Allah bagi hidayah dekat satu orang manusia, maka itu lebih baik
pahalanya lebih baik daripada mendapat seekor binatang yang masih merah. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu dengan kerana cakap kamu satu orang mendapat hidayah Allah, kalau kerana kamu cakap dia dapat petunjuk Allah, kalau kerana tu kamu dapat satu benda yang paling baik, lebih baik daripada binatang merah. Dan masyarakat Arab ni kalau dia boleh dapat unta kalau merah, itu cukup hebat. Lebih baik daripada tu kalau sekiranya kamu pergi bercakap dekat satu orang, cakap kamu menjadi sebab kepada Allah bagi hidayah dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang duduk di keliling kita, jiran kita di rumah, tempat duduk, kawan-kawan tempat kerja, yang Islam tapi tak semayang, yang belum Islam, duk ada keliling kita hari-hari. Kalaulah hari-hari kita duk cakap, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi hidayah dekat mereka ni kerana cakap kita. Kita cakap sekali tak ada apa, kita cakap 2 kali tak ada apa, seminggu kita cakap tak ada apa, sebulan kita cakap tak ada apa, lepas setahun kita cakap, dia dah nampak lain macam. Dia dah mula duk main tanya kita pula. Mai duk tanya ni, aku nak tanya ni, zakat ni macam mana? Dia misalnya dia, kita perang dia zakat ni. Satu hari dia mai tanya ni, aku nak tanya hang riba ni pasal apa Islam kata tak boleh, interest ni pasal apa Islam kata tak boleh. Kita terang kat dia. Interest ni tak boleh pasal apa? Kita terang sampai dia nampak buruknya sistem interest ni. Dia nampak dan dia mula rasa tertarik. Oh, Islam ni benda-benda macam ni pun dia very particular. Dia tanya kita lagi. Dia kata puasa ni betul-betul untuk apa? Kita terang kat dia dari segi kesihatan macam ni. Lama kelamaan tuan-tuan, lepas setahun, lepas 2 tahun, tak gaduh seminggu, tak gaduh 2-3 hari, kita ni masalah kita nak semua cepat. Sebab Nabi kata al-ijlatu minasyaitan was-sa'ani minallahi subhanahu wa ta'ala. Al-ijlah, sifat gapah-gapah semua nak cepat ni minasyaitan. Ini syaitan punya hal. Buat apa pun nak hasil dandan. Aku duduk ceramah dah 10 tahun dah tak jadi apa lagi, tak mau dah ceramah lambung kita habis. Tak boleh lah. Kalau kita nak hasil yang segera, tak boleh. Nabi nak pedah Mekah saja 13 tahun duk pedah Mekah saja, tu pun berakhir dengan hijrah. 13 tahun bukan buat kerja saja tuan-tuan, pedah ni sebut bunyi nak macam pedah. Nabi duk pedah Mekah ni punya, duk pedah nak bagi jadi elok. Lepas 13 tahun Allah suruh Nabi hijrah. Terus duk gagah taliti hijrah untuk membina kekuatan di tempat lain, buat comeback balik ke Mekah. 13 tahun Nabi, satu orang manusia yang dibantu dengan wahyu Allah, yang dibantu dengan malaikat-malaikat, yang dibantu dengan macam-macam mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 13 tahun duk buat kerja, akhirnya hijrah. Kita hari ni apa? Kita apa? Wahyu tak ada apa kita hari ni berbekalkan Quran dan hadis Nabi dan keyakinan kepada Quran dan hadis Nabi dengan sedikit kesabaran, sikit. Kita nak hasil dalam masa seminggu. Kita nak hasil dalam masa sebulan. Kita nak hasil setahun. Kita nak hasil masa 10 tahun. Tak mungkin. Kita buat kerja. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu buat kerja. Wa qul ya'malu. Muhammad kata dekat orang-orang Islam ni, ya'malu, buat kerja Islam. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang yang beriman akan melihat kerja kamu. Kita jalan kerja kita. Tak ada masa tuan-tuan nak berhenti dengar orang tu kata apa, orang ni kata apa. Tak ada masa kita nak dengar benda ni. Kita ada masa kita nak guna untuk nak buat kerja untuk Islam. Banyak kerja yang duk tergendala tak boleh buat ni. Habis kita nak ganggu ni dengan macam-macam benda. Orang duk tabuk paku karat, orang duk tabuk kaca, orang duk tabuk main apa, duri keman apa, nak bagi kita pijak sakit, nak suruh kita berhenti daripada buat kerja Islam. Kita nak turun benda ni. Jangan. Kita tak minta orang puji kita. Bila kita nak buat kerja untuk agama, kita tak minta orang puji kita. Kita tak minta orang sanjung kita. Kita tak minta semua orang setuju dengan kita. Kita buat kerja yang Allah suruh, yang Rasul suruh. Fasayarallahu amalakum
wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang mukmin akan menilai kerja kamu. Ini dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang agama bagi tahu kat kita. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Asbahani. Dan satu hadis lagi dia kata an Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub, "Ala adulluka ala tijarah?" Qala bala. Qala sil bainan nas idza tafasadu wa qarrib bainahum idza taba'adu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia kepada Abi Ayyub, tentang Abi Ayyub Al-Ansari. Tuan semua pernah dengar nama dia, satu orang yang cukup istimewa, dapat bonus pada hari Nabi hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah tu dengar nama Nabi ni, dengar sangatlah. Yang kata Muhammad bin Abdullah, yang kata hebat dia bila bercakap, kalau sekiranya dia nak orang tu bangkit berjihad, orang nak suap korma boleh lempak korma kerana pergi nak berjihad, kerana dengar Nabi cakap. Yang kata Muhammad bin Abdullah ni cukup muka dia, cukup orang tengok muka Nabi tu sudah cukup lembut lutut, tak bercakap dah depan Nabi. Belakang Nabi gatak gong, jumpa Nabi depan-depan lembut lutut, tak boleh bercakap. Yang kata Nabi Muhammad punya spesial, punya istimewa, punya hebat ni, Nabi Muhammad ni bila hijrah Mekah ke Madinah, penduduk Madinah, semua penduduk Madinah nak kalau boleh Nabi tidak rumah dia. Kalau Nabi tidak rumah dia, itu satu kehormatan bagi dia, satu penghormatan bagi dia, satu benda yang tak tahu nak abang lah punya seronok. Kita hari ni tuan-tuan, guru kita hormat. Dia main-main ada tak ni, dia kata nak pergi rumah kita, Allahu Akbar, Taisan. Tapi yang hospital kita dengan dia tak boleh pergi rumah kita. Kita punya do idolize dia, kita idolize dia. Dia ni dalam diri kita, Allahu Akbar, hati hormat dekat dia. Kata dia main abang nak pergi rumah kita. Nabi SAW hijrah dari Mekah Madinah, sampai Madinah sahabat-sahabat ni pakat doa offer Nabi, ya Rasulullah mai lah tidak rumah saya, ya Rasulullah mai tidak rumah saya. Nabi pun susah nak buat keputusan. Nabi lepas unta dia. Nabi kita tengoklah unta ni nak duduk tak mana, kalau dia duduk depan rumah kawan tu, aku harap tuan rumah tu reda aku tidak rumah dia. Unta ni duduk jalan-jalan mesti duduk senang elok, tengok dia nak pergi mana. Itu macam dia singgah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Punya banyak pintu rumah tu ada, unta tu landing depan rumah dia. Nabi kata kalau macam tu aku bermalam di rumah ni. Rumah siapa ni? Abu Ayyub ni macam nak lompat ke mana. Abu Ayyub ni kita nak baca hadis dia. Telah bersabda Nabi SAW kepada Abi Ayyub. Nabi kata, maukah aku tunjuk kepada sekalian kamu satu perniagaan akhirat yang sangat untung? Nabi kita mau tak mau, aku nak beritahu dekat kamu, dekat Abu Ayyub, satu bisnes. Ini bukan bisnes dunia, tapi ini bisnes akhirat. Bisnes ni sangat menguntungkan. Nabi kata. Jawab sahabatnya, bahkan ya Rasulullah. Sabda Nabi, hubungkan, yakni jadikan perkasihan dan berbaik-baik antara manusia apabila berjahat-jahat. Yakni berkeli-keli dan beramuk-amuk di antara mereka itu. Nabi kata satu bisnes yang cukup baik, membawa untung besar di hari akhirat ialah apabila hampa jumpa orang Islam duk bergaduh sama-sama Islam, masuk bagi jadi mereka kawan baik balik. Kalau hang boleh dibuat benda tu, hang buat satu bisnes yang sangat menguntungkan di akhirat. Nabi kata. Dan hampirkan antara mereka itu apabila berjauh-jauhan mereka itu. Kalau di antara A dengan B ni kecil hati, satu pi kiri, satu pi kanan, hampir buat bagi dua-dua orang ni jadi elok balik. Jangan duk berjauh hati. Pergi buat bagi mereka jadi elok balik. Kalau hang boleh buat benda ni, hang dah buat satu bisnes yang untung dia hang dapat di akhirat itu. Untung besar. Nabi kata. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani. Dan satu lagi hadis an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aslaha bainan nas aslaha Allahu amrahu wa a'tahu bi kulli kalimatin takallama biha itqa raqabah wa raja'a maghfuran lah ma taqaddama min dhanbi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa mendamaikan antara orang-orang yang berkelahi, nescaya Tuhan akan baikkan pekerjaannya. Siapa yang dia tak boleh tengok orang berkelahi, dia nak bagi orang yang berkelahi jadi baik balik. Sebagai balasan kepada dia yang nak bagi orang semua jadi baik ni, sebagai balasan kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan bereskan urusan kerja dia. Sebagai balasan, dia buat apa pun Tuhan bagi berjaya. Macam tu. Dan diberi akan dia pahala oleh Allah dengan tiap-tiap kalimah yang dicakapkan dengan dia itu, semacam pahala memerdekakan seorang abdi. Tiap-tiap kalimah dia bercakap dekat orang hak berkelahi dua orang ni. Dia pergi jumpa dia kata hang ni apa lah. Aku dah tengok ada masalah ke dengan dia. Ini kata hang tu saya sebut. Hang tu saya sebut nama dia depan aku tak boleh dengar. Faham dah kata dia ada masalah. Dia kata awak hang jadi macam ni. Aku dengan dia pun aku duduk kawan. Aku duduk kawan dengan dia. Dia hang ni dia cara puji ya. Padahal aku tak puji pun. Tapi dia pergi cakap dekat A ni, dia kata B ni, bila pun cakap dengan dia duk abang hang lah kawan baik dia. Dia pun sedih bila duk nampak hang nak jauh daripada dia pun sedih. Dia kata dia tak boleh dapat kawan baik macam hang. Itu dia tak benar macam tu kat dia. Kalau cakap kita tu meruntuhkan ego dalam hati dia, dia rasa hilang ke pun. Saat kita pergi jumpa B pula macam tu juga kita cakap. Nak bagi dua orang ni jadi baik. Kalau dengan kerana kita hidup bercakap kat kau ni, cakap kat kau ni, mereka ni boleh jadi baik balik. Nabi SAW kata tiap-tiap kalimah yang dicakapkan dengan dia itu macam pahala merdekakan seorang hamba abdi. Satu kalimah kita kata kat dia, dia betul-betul sayang kat hang. Berapa dah kalimah kita ucap, tiap-tiap satu kalimah pahala seumpama memerdekakan seorang hamba. Dan kembali ia hal keadaannya, diampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosa. Nabi kata kalau kerana dia bercakap mereka ni jadi baik balik, Allah ampunkan dosa dia yang lepas-lepas, dosa yang kecil-kecil yang lepas-lepas Allah ampunkan. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Asbahani. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Cukup berapa hadis kita baca malam ni? Masalah ni boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau kita tak boleh bagi orang yang bergaduh baik, kita jangan jadi batu. Untuk teruk lagi. Kalau kita tak boleh nak bawa dua orang yang bergaduh ni jadi baik, kita tak boleh nak buat bagi dua orang ni jadi baik, kita jangan jadi batuan. Kebanyakan kita ada sifat manusia yang lemah. Kebanyakan kita suka tengok keadaan jadi tak selesa. Kita seronok. Kita seronok kekecohan, kita seronok jadi gaduh, kita seronok tengok jadi orang berkelahi. Atau apa sakit ada dalam diri kita. Kita suka macam tu. Kalau semua orang okey, kita tak seronok. Kita tak okey. Kita mula tu bawa jenis buah kabat kau ni sikit, buah kau ni sikit, cucung kau ni sikit, apa lungguk kayu api kau ni sikit, jumlah petrol kau ni sikit. Seronok pergi tengok api naik, tanah api naik tadi. Kita seronok dengan keadaan macam tu. Kita buat kerja yang sangat berbahaya. Nabi sebut banyak kali dalam hadis dia, Nabi kata hiyal haliqah, itu adalah pencukup kepada agama kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil akibat daripada apa yang kita baca pada malam ini. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk tajuk ma jaa fi karahiyati qati'atir rahim wal baghi. Itu hadis yang menunjukkan atas tegah memutuskan silaturahim dan larangan berbuat zalim. Kita akan tengok lepas ni. Kemudian insya-Allah kita akan masuk lagi tajuk bab ma jaa fi ta'thiri wa'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang kata Nabi Muhammad ni kalau dia bercakap betul-betul bagi kesan kepada orang yang dengar. Dia akan buat main dekat kita satu hadis yang menceritakan Nabi bila dia bercakap sahabat ni jadi macam mana. Kalau Nabi bercakap soal jihad, sahabat nak makan korma pun boleh buang korma tu, ambil senjata turun pergi perang. Kalau Nabi nak suruh sahabat pergi cangkui satu bukit bagi jadi padang, dandan sahabat akan pegang cangkui, pergi cangkui bukit sampai habis ranah. Nabi SAW satu orang manusia yang sangat memberi kesan kepada hati orang lain bila dia bercakap. Kita akan tengok hadis cerita tentang hebat Nabi dalam segi itu. Dan kita akan tengok lagi hadis lepas itu di bawah bab minal iman ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda iman
ialah apabila kita kasih kepada saudara kita macam kita kasih diri kita sendiri. Kalau kita tak suka orang sedarakan kita, maka kita tak suka siapa-siapa sedarakan saudara kita yang sama seagama. Kalau kita tak suka orang buat fitnah menjatuhkan nama baik kita, kita tak suka siapa-siapa main fitnah bagi jatuh nama baik saudara kita yang sama seagama. Ada macam tu dalam diri kita, minal iman. Itu tanda kita daripada orang yang ada iman. Lepas itu kita tengok pula satu tajuk di bawah bab ihfazillah yahfazka. Kamu pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu. Apa maksud kita disuruh pelihara Allah? Nak membolehkan Allah pelihara kita. Kita tengok di Iraq, mereka tak dapat peliharaan daripada Allah. Hancur. Walaupun kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, tiap-tiap individu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berjuang, berjihad dengan niat nak mempertahankan watan, mempertahankan tanah air dia, negeri dia daripada pencerobohan kufar. Kalau dia mati atas niat ikhlas nak mempertahankan benda tu, dia syahid. Tapi kita kata overall, secara keseluruhannya tak nampak bantuan Allah sampai di sana. Tak nampak. Yang kita jangkakan akan berlaku pertentangan hebat, rasa tak ada apa. Kita ni jadi duk harap kata ni bila ni mereka berdiri ni duk masuk duk rapat ke Baghdad. Kita tu ingat dia ada border dia ada sampai satu peringkat, masa tu akan keluar macam-macam senjata. Tengok sampai istana dia orang masuk duduk tak ada apa. Kita bukan kecewa Tuhan tak tolong, tak sekali-kali. Tapi kita tengok, kita rasa sangat terharu sebab Baghdad itu adalah simbol tamadun Islam. Islam mantap dari segi akidah di Mekah dan Madinah. Tapi Islam mantap dari segi ketamadunan, dari segi perkembangan ilmu, dari segi pembinaan bangunan-bangunan yang hebat, dari segi arsitektur, dari segi lahir ramai ulama dan sebagainya di Baghdad. Tempat yang menjadi simbol kepada civilization Islam, ketamadunan Islam, hancur. Tak ada fight. Jadi iktibar kita kena ambil. Iktibar kita kena ambil. Tentu dalam internet dah keluar macam-macam. Internet ni memang champion untuk buat berita. Keluar. Gunung-gunungnya Saddam Hussein ni sudah kautim dengan Amerika. Kautim tak? Bila Amerika masuk, bagai tak dapat ditahan, cerita internet. Saddam ni sudah sembang dengan pimpinan Amerika, lah ni macam ni. Aku sanggup serah Baghdad ni kepada Amerika dengan syarat aku, family aku dan orang-orang kanan aku bagi keluar dengan selamat. Amerika pun kata deal. Pasal apa? Pasal mereka mau Baghdad, pasal mereka mau minyak. Maka dengan sana tu Saddam pun dilepas keluar dengan selamat. Baghdad ditawan oleh Amerika. Cerita dalam internet kan, dan kita rasa tak betul cerita ni. Kita rasa tak betul ya, kalau betul tak syok. Tapi kita rasa tak betul kan, tapi kalau betul tak syok ya. Kita boleh faham maksud kita, kita tak mau benda macam tu jadi. Kalau dah sampai poin tak bertahan, sampai rakyat terkorban 1000 orang, kata nak pergi kautim macam tu, kalau dapat gambar dia pun kita nak koyak. Tapi kita tak percaya benda ni. Pasti ini cerita dibuat oleh musuh. Dengan niat apa? Dia tak dapat tangkap Saddam, dia buat cerita ni supaya orang meluat dekat Saddam. Kita anggap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa pun kita mau ingat, kita dengan Tuhan mau ada hubungan yang cantik. Kita dengan Tuhan kena ada hubungan yang cantik. Tidak boleh dapat hubungan cantik kalau sekiranya kita tak kuat pegang dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kita kuat pegang dengan Quran, dengan hadis Nabi, hubungan kita dengan Tuhan cantik. Tuhan pelihara kita. Ini tajuk ni dia kata bab ihfazillah yahfazka. Kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Kalau Allah pelihara, sejengkai pun bumi kita musuh tak boleh pinjam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita ada kesempatan untuk baca tajuk-tajuk yang kita sebut tadi. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silakan. Kita tanggung dengan takbir kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah.
dia berkata, ya Allah, tak nak saya lah. Tak boleh. Dia marah pun macam, tak boleh betul-betul. Masuk di tanggat dia, buang dia boleh. Jadi sekolah sengaja maksudnya. Jadi kalau kita dia semangat saya, boleh tak kita boleh uruskan tu, atau pun kita kata, ya Allah, tak nak saya lah. Tak boleh. Tak mahu dia saya. Jadi inilah, benda kalau melibatkan benda prinsip dalam agama, kalau dia larang, kita lawan habis-habis. Mengaji pakai apa? Kalau benda yang melibatkan benda sunat dalam agama, pakai ketiak putih ni baguslah. Di antara tanda kita menjaga maruah ketiak putih. Jadi ada pihak larang pakai ketiak putih. Pakai ketiak putih ni bukan wajib. Jadi kalau dia melarang kita buat benda yang tidak wajib, kita tak boleh sampai ke peringkat nak doa minta Allah laknat dia. Itu tak boleh. Tak boleh. Betul salah lagi pun tak ada. Fir'aun lain. Ini tak pergi saya kira mungkin bukan Fir'aun ni. Kita nak letak dia jadi Fir'aun tak lagi lah. Jangan. Doa sumpah benda tak baik dekat orang ni tak bagus. No? Tapi kalau dia tak bagi kita semayang, ini macam lain lah. Dan dia tak bagi kita semayang, sampai nak semayang fardu pun tak bagi, ambil surah pun dia duduk katut, tutup pada ayam, sok-sok lengan dan sebagainya, kita ambil dia hawi masuk dalam parik bang. Benda yang melibatkan sunat-sunat dan sebagainya dia larang ni, doa yang paling cantik macam Nabi doa ketika penduduk Taif punggai Nabi dengan batu. Kan penduduk Taif bila Nabi sampai sana dipunggai dengan batu berdarah-darah api. Nabi lari nak selamat diri daripada kena kejar dengan batu. Allah minta malaikat Jabal, malaikat bukit, mai dekat Nabi, wahai Muhammad, aku malaikat Jabal. Allah suruh aku bagi tahu dekat kamu, kalau kamu mau aku nak ambil bukit tu hampas atas kepala penduduk Taif. Kan kalau kita orang jana, ya, saya dah tunggu habis buatlah, kan, puas hati kita. Dah. Nabi kita tak buat lagu tu. Nabi kita kata dekat malaikat Jabal, dia kata aku minta kamu sama dengan aku, kita minta doa dekat Tuhan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala buka hati penduduk Taif. Tak lama selepas tu, penduduk Taif seluruhnya masuk Islam. Nampak? Jadi benda-benda macam ni kan, kita cuba fikir macam mana nak tambah orang sayang pada agama. Kita jangan fikir macam mana nak bagi orang benci pada agama. Jadi nak bagi orang sayang pada agama, kita kena tunjuk agama kita ni agama kasih sayang. Manusia kalau kita seru kepada kasih sayang, seruan itu sesuai dengan naluri dia, dia lemah. Tapi kalau kita buat lagu macam tadi, ya sudah dia tak suka kita. Mudah-mudahan lah. Itu satu contoh, banyak lagi. Kalau nak bawa contoh ni banyak lagi dalam masyarakat kita ni. Tak sampailah macam di Turki, ahli parlimen perempuan masuk pakai tudung halau keluar kan, waktu lagi teruk pakai tudung itu satu kefarduan dalam agama, yang tu pula yang ditentang. Ini sangat teruk. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.